Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Raihana binti Hamid, bernombor metrik 049846. Bersama dengan sahabat seperjuangan saya Nurul Izzati binti Yusof, bernombor metrik 051591. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan mengenai tajuk peranan Mahkamah Tinggi Sivil dalam pentadbiran harta pusaka orang Islam. Baik, seterusnya. Pendahuluan. Orang Islam perlu menitikberatkan sistem faraid sebagai sumber pengiraan harta pusaka mengikut cara Islam. Seterusnya, faraid sebagai sistem pengiraan harta pusaka akan memberi keadilan sama ada lelaki maupun perempuan. Pentadbiran harta pusaka di Malaysia perlu dilihat bagi memastikan urus tadbir yang dilaksanakan adalah selaras dengan kehendak dan ajaran Islam, serta bagi kepentingan masyarakat terutamanya orang Islam dan juga negara Islam yang lain. Justru ketentuan Allah sebagai undang-undang Islam yang mentadbir harta pusaka perlu dijadikan sebagai rujukan asasi. Seterusnya, pengenalan. Agama Islam telah menetapkan bahawa harta pusaka ni hendaklah dibahagikan kepada waris-waris yang berhak menurut hukum faraid. Akan tetapi, Al-Quran melalui ayat-ayatnya tidak menetapkan satu cara atau kaedah sahaja yang khusus tentang bagaimana harta pusaka tersebut perlu diurus dan ditadbirkan. Seterusnya, pengurusan dan pentadbiran harta pusaka bagi orang yang beragama Islam di Malaysia dilaksanakan oleh 3 agensi utama yang melibatkan Mahkamah Tinggi, Seksyen Pembahagian Pusaka Kecil di bawah Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian serta Unit Amanah Raya Berhad. Pengagihan kuasa ni dibuat berdasarkan peruntukan Akta Probate dan Pentadbiran 1959, Akta Pusaka Kecil 1955 dan Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Seterusnya, pentadbiran harta pusaka di Malaysia. Apa yang dimaksudkan? Okey, Kamus Dewan mentakrifkan harta pusaka ialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang mati, yang telah meninggal dunia untuk diwarisi oleh ahli keluarganya serta yang lain. Pentadbiran harta pusaka orang Islam ni bermaksud suatu proses yang berkaitan harta pusaka si mati, melibatkan pengumpulan harta si mati, penyelesaian hutang dan baki-baki sebelum dibahagikan kepada waris-waris yang berhak dan berkenaan. Ini bermakna sebelum suatu perintah pembahagian pusaka dibuat, satu proses pentadbiran pusaka perlu dilalui. Kemudian, sistem pengurusan dan pentadbiran harta pusaka orang Islam ni membahagikan kuasa kepada 4 agensi utama, iaitu Mahkamah Tinggi Sivil, Pejabat Pusaka Kecil, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, JKPTG, Amanah Raya Berhad dan Mahkamah Syariah. Di Malaysia, semua sistem perundangan termasuk perundangan mengenai pentadbiran harta pusaka perlu dan mesti mematuhi prinsip dan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang mana ia juga adalah undang-undang tertinggi dalam Malaysia. Di Malaysia. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bidang kuasa yang boleh diamalkan oleh Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri melalui senarai perundangan di bawah Jadual ke-9. Walaupun Perkara 1 Senarai 2 Jadual ke-9, Perlembagaan Persekutuan telah memberi kuasa kepada negeri untuk membuat undang-undang berkaitan harta pusaka orang Islam, tapi ini taklah bermakna bahawa ia mempunyai kuasa yang eksklusif. Baik, sekian sahaja daripada saya, Raihana binti Hamid. Kemudian sahabat saya akan menyambung pembentangan ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya iaitu
daripada saudari Raihana. Okey. Nama saya Nur Izzati binti Yusof, nombor matrik 051511. Baiklah, saya akan teruskan dengan tajuk peranan Mahkamah Sivil dalam pentadbiran harta pusaka orang Islam. Okey. Kerajaan Persekutuan telah menggubal undang-undang berkaitan bidang kuasa ini. Undang-undang yang merujuk kepada 3 jenis harta pusaka ialah Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955, Akta Probek dan Pentadbiran 1959 dan Akta Perbadanan Amanah Raya 1955. Berikut merupakan seksyen-seksyen yang berada di bawah setiap jenis harta pusaka ataupun akta-akta yang dipaparkan. Contohnya, Akta Pusaka Kecil Pembahagian 1955 di mana terdapat Seksyen 4.1, 12.7 dan 19.1. Okey. Okey, yang ni Seksyen 12.7 adalah sambungan daripada Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Seterusnya, Akta Probek dan Pentadbiran 1959 di mana Seksyen 77A, maafkan saya. Okey, terdapat dua. Okey, yang ketiga adalah Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 di bawah Seksyen 12 mempunyai peruntukannya sendiri. Okey. Seterusnya, analisa kes. Okey. Di bawah Seksyen 344B memperuntukkan bahawa pelaksanaan undang-undang boleh menjadi pengecualian kepada prinsip ketidakbolehsangkalan ataupun indivisibility of title. Kes yang telah didengar di Mahkamah Tinggi Kangar, Inah Majid dan Azmi bin Abdul Majid sebagai wakil yang sah pada Pah binti Abdul. Okey. Di dalam kes ini, iaitu Pah binti Abdul yang mempunyai 7 orang anak, 5 daripadanya hasil perkahwinan dengan suami pertama dan 2 lagi hasil perkahwinan dengan suami kedua. Okey, ingin membuat pindah milik sebidang tanah kepada kedua-dua dia melalui hibah. Okey. Tapi plaintiff kemudiannya telah menukar fikiran dan ingin menarik balik pemberian hibah tersebut bagi tujuan membahagikan tanah tersebut secara sama rata kepada 7 orang anaknya. Plaintiff kemudiannya telah berjumpa dengan pegawainya untuk menyediakan perjanjian hibah dan telah ditandatangani penerimaannya oleh kelima anaknya di 2 orang defendant. Okey. Next. Okey. Namun, plaintiff meninggal dunia dan tindakan telah diteruskan oleh 2 orang anaknya. Okey, jadi peguam plaintiff iaitu Pah binti Abdul tadi, dalam kes ini telah berhujah. Permohonan plaintiff adalah berasaskan kepada Seksyen 340 Senarai 4B iaitu Kanun Tanah Negara yang menyatakan bahawa penamatan mana-mana hak milik atau kepentingan dengan pelaksanaan undang-undang boleh menjadi pengecualian bagi prinsip kebolehsangkalan atau melalui pendaftaran yang memiliki hak atau kepentingan. Okey. Jadi pelaksanaan undang-undang yang dirujuk dalam seksyen tersebut, undang-undang Islam berkaitan hibah, iaitu hak bagi seseorang ibu menarik balik hibahnya. Okey, pihak defendant menghujahkan bahawa mereka bersetuju dengan seksyen 340(b) yang memperuntukkan bahawa pelaksanaan undang-undang sebagai pengecualian kepada prinsip ketidakbolehsangkalan. Namun mempersoalkan tentang adakah undang-undang Islam iaitu berkaitan dengan hibah
boleh diguna pakai bagi maksud ruang lingkup pelaksanaan undang-undang di dalam seksyen ini. Jadi, mahkamah telah memerintahkan bahawa pindah milik yang telah dibuat secara hibah oleh plaintiff kepada defendant hendaklah dibatalkan dan selanjutnya tanah yang dikembalikan kepada plaintiff dipindah milik secara hibah kepada ketujuh-tujuh anak plaintiff dengan adil dan fair. Jadi, kesimpulan kepada tajuk peranan Mahkamah Sivil dalam pentadbiran harta pusaka. Pentadbiran harta pusaka Islam merangkumi satu proses yang merentasi berbagai peringkat proses melalui pelbagai prosedur. Masalah mungkin timbul di setiap peringkat. Terdapat sekurang-kurangnya 4 institusi yang terlibat dalam pengurusan dan pentadbiran harta pusaka Islam. Di samping berbagai undang-undang bertulis, juga berlainan prosedur menyebabkan kekeliruan di kalangan orang ramai. Jadi, penyelesaian berkesan memerlukan ada satu kuasa perundangan yang bersama dan institusi yang kaedah dan prosedur yang seragam. Jadi, setakat ini sahaja perbincangan kami. Sekian.